dalam masa yang sama, hari ini, fitnah yang sama dimain oleh siapa? Cikgu Bat. Cikgu Bat main fitnah apa tuan-tuan? Isu rumah Anwar Ibrahim. Itulah baru-baru ini pasal isu rumah Anwar Ibrahim, elektrik dia dan juga dia punya air dia atas nama seorang Cina. Okey. Cikgu Bat gesa siasat rumah Anwar didakwa miliki taut Allah. Tauke misteri. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu menggesa SPRM menyiasat Perdana Menteri Ibrahim berhubung pemilikan kediaman peribadinya di Kajang, Selangor. Bercakap kepada pemberita di Putrajaya, Badrul yang dikenali sebagai Bat mendakwa rumahnya dimiliki oleh tauke Cina yang penuh misteri. Cikgu Bat berkongsi dokumen didakwa ditandatangani oleh Setiausaha Sulit kepada Anwar yang mengesahkan banglo itu dimiliki oleh individu yang dikatakan ahli pendegar. Dalam sidang media yang diadakan setelah membuat laporan polis, Badrul membangkitkan isu Anwar menggunakan beberapa kereta mewah yang didakwa bukan milik pengurusi Pakatan Harapan itu. Ini termasuk kereta Jaguar yang dimiliki oleh Yayasan Aman Berhad yang Anwar adalah pengasas dan penasihatnya, dan BMW didakwa dimiliki ahli perniagaan lain dari Selangor. Sudah menjadi kebiasaan bagi Anwar untuk bergerak dengan kereta mewah walaupun sebelum menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun, tidak rekod mana-mana kereta dalam senarai aset yang isytiharkannya. Betul? Menurut Bas, Anwar sepatutnya berhenti bercakap mengenai ketelusan jika dalam masa sama menggunakan premis dan kenderaan yang bukan miliknya. Okey, saya jawab. Jangan risau, saya jawab. Pertama sekali, Cikgu Bat, anda tunggu surat saman fitnah daripada Anwar Ibrahim. Kedua, Cikgu Bat, saya nak beritahu, sewaktu kamu lepas buat laporan SPRM, kamu ada tanda tangan satu surat, satu dokumen di mana kamu tidak boleh mendedahkan butiran apa laporan kamu kepada SPRM kepada awam. Dan sekiranya kamu mendedahkan, di mana kamu sedang buat sekarang ini, di mana kamu buat sidang media, ia adalah satu kesalahan jenayah di bawah Akta SPRM. So, saya harap ada orang buat laporan ataupun pihak SPRM akan buat laporan dan ambil tindakan kepada Cikgu Bat kerana mendedahkan perkara ini. Kau cuba nak menutup. Bukan. Itu bukan saya punya undang-undang, itu SPRM punya undang. Yang ketiga, tuan-tuan. Hanya kerana kita menggunakan harta ataupun kereta ataupun rumah ataupun helikopter ataupun apa saja barang yang dipinjamkan kepada kita, soalan saya, adakah ia satu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang? Itu soalan saya. Adakah ia satu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang? Dan Cikgu Bat sendiri kata bahawa BMW dan Jaguar itu Anwar dah guna sebelum Anwar jadi Perdana Menteri lagi. Maksudnya, sebelum jadi Perdana Menteri dia dah guna. Adakah saya pinjamkan kereta saya atau kenderaan saya kepada mana-mana menteri? Itu satu kesalahan daripada segi undang-undang. Ataupun menteri menggunakan kereta tersebut atau aset tersebut, satu kesalahan daripada segi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, isu rumah tadi tu, tuan-tuan. Ini saya nak bagi tahu dan saya nak cerita bahawa apa dia? Rumah itu, saya ada lah kenyataan ini. Saya tak boleh dedah kot benda ni. Saya cerita je lah, tuan-tuan. Saya cerita lah. Rumah tu bukan Anwar Ibrahim punya. Kalau bukan Anwar Ibrahim, betul lah toke Cina punya. Yang pertama, rumah itu memang Cina. Memang Cina punya rumah. Toke ke tidak kita tak tahulah, tapi orang Cina lah punya. Tapi rumah tu bukan Anwar Ibrahim. Dan rumah itu telah diduduki oleh Anwar Ibrahim sejak 2020. Sejak dia jual rumah di Segambut, dia dah duduk rumah itu secara sewa. Jadi kalau tuan-tuan sewa rumah orang, saya nak tanya lah, kalau tuan-tuan sewa rumah orang, elektrik tu tukar nama tuan-tuan ke? Atau masih lagi atas nama tuan rumah? Itu je soalan saya. Tak tahulah kalau tuan-tuan sewa rumah tiba-tiba tukar elektrik nama tuan-tuan. Setahu saya, kalau kita sewa rumah orang, elektrik tu masih lagi nama tuan rumah. Itu bukan rumah Anwar. Loh, habis rumah Anwar kat mana? Dia macam cerita Lim Guan Eng juga dulu lah, tuan-tuan. Lim Guan Eng sewa rumah. Dia ada rumah lain. Rumah dia yang private house. Dia ada rumah yang digunakan. Rumah dia, rumah yang dia tahu, orang akan tahu rumah tu. Dan dia, kalau dia lepas ni tak jadi Perdana Menteri, dia tak nak nanti sesuatu berlaku kepada dia. So dia ada rumah dia sendiri yang tak payahlah kita cerita kat mana. Private house dia lah. Itu adalah rumah yang disewakan, yang sekarang ini digunakan sewaktu jadi Ketua Pembangkang dan sekarang ini jadi Perdana Menteri. Setakat itu saya boleh cerita. Sebab saya nak biarkan Cikgu Bat ni masih menari-nari di dalam fitnah dia.
Dan saya nak biarkan seluang-seluang dan walau-walau menari-nari di dalam fitnah. Saya tak nak cerita kalau banyak-banyak. Banyak lagi cerita ni tuan-tuan. Tapi saya biarkan. Supaya mereka menari-nari dan bertari-tari di dalam fitnah-fitnah mereka. Saya biarkan. Kan? Menarik tak? Menarik. So biarkanlah. Biarkan luncai terjun dengan labunya. Biarkan. Kita biarkan luncai terjun dengan labu-labunya. Inilah luncai tu kan. Luncai zaman moden. Satu undang-undang baru telah dibuat akan dalam perancangan di mana satu undang-undang digunakan akan diluluskan yang membolehkan ada satu undang-undang untuk impeach atau untuk Perdana Menteri membicarakan Perdana Menteri. Petaling jaya. Satu peraturan baru Dewan Rakyat perlu digubal untuk membenarkan usul mendakwa dan memecat Perdana Menteri boleh dibahaskan ahli parlimen. Yang di-Pertua Negara Tan Sri Wan Junaidi berkata, perkara tersebut akan dibincangkan bersama Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari dalam masa terdekat bagi peraturan berkenaan diteliti. Negara seperti UK sudah memiliki peruntukan sedemikian dengan bekas Perdana Menteri Tony Blair telah didakwa pada tahun 2004. Kita Malaysia tidak mempunyai undang-undang pendakwaan yang harusnya ia diperkenalkan. Ia sudah dilakukan di England tahun 1800. Kita patut ada peraturan tersebut. Undi percaya atau tidak percaya terhadap kerajaan kena letak notis dalam Dewan Rakyat, katanya. Berucap dalam bertajuk kestabilan politik dalam Parlimen tergantung pada Selasa. Prosiding untuk mendakwa merujuk kepada pertuduhan salah laku yang dibuat terhadap penjawat awam. Dalam pada itu, Wan Junaidi juga bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri mencadangkan Ketua Pembangkang Dr. Seri Hamzah Zainuddin membawa cadangan berkenaan dalam pembentangan rang undang-undang persendirian di masa akan datang. Pada masa sama, beliau turut menggesa satu akta diwujudkan untuk menetapkan tempoh penggal Parlimen bagi melengkapkan undang-undang anti lembab parti yang sedia ada. Baik. Kepada Perdana Menteri bukan perkara yang baru. Kalau kita tengok dekat US sendiri pun Trump pernah kena impeach. Dia satu undang-undang di mana ada perbicaraan terhadap salah laku Perdana Menteri. Kalau sekiranya benar salah laku itu berlaku, kadang-kadang salah laku itu tidaklah menyebabkan dia satu kesalahan daripada segi undang-undang, tetapi dia satu kesalahan dalam tata cara, tata kelola, keputusan dan sebagainya yang membolehkan Perdana Menteri itu dipecat oleh Parlimen. Itu dah berlaku memang. Di UK ada beberapa negara yang saya tahu ada impeachment terhadap Perdana Menteri atau Presiden ini ada di negara seperti Amerika. So bagi saya cadangan YB Junaidi bukanlah satu yang pelik, dan kalau ada sekalipun bagi saya satu perkara yang bagus sebenarnya untuk perkara masa yang akan datang. Cuma siapa yang boleh membawa impeachment tersebut antara lainnya adalah kabinet-kabinet, menteri-menteri, bukan menteri. Antara lainnya adalah orang di dalam kabinet, orang di dalam parlimen dan juga mungkin pihak pembangkang sekiranya impeachment itu tidak dilakukan. Dan kalau sekiranya negara kita mencapai tahap demokrasi yang matang, kita boleh pergi ke arah tersebut sebenarnya kalau kita bawa ke arah politik yang lebih matang. Baik. Habis kat situ. Beberapa hari lepas Rafizi bercakap tentang gaji progresif. Gaji progresif. So satu perkara yang menarik dibawa oleh Rafizi ni, dan Rafizi membawa formula-formula baru sebenarnya. Kita bercakap Rafizi ni raja formula. Ni dia sedang laksanakanlah formula-formula tersebut. Orang tak faham formula dia, sebab itu orang bertanya mana formulanya. Dia kata benda ni benda baru. So benda tu baru dia perkenalkan. Baru-baru ni dia memperkenalkan kaedah IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, di mana dia membelanjakan sejumlah wang itu terus pergi kepada rakyat, dan rakyat yang akan dapat benefit secara direct. Itu yang pertama. Yang kedua, baru-baru ini dia telah mencadangkan supaya klasifikasi M40, B40, T20 itu dilihat kembali, dan pengklasifikasian tersebut dibuat secara lebih teliti dan lebih halus. Dia juga yang mencadangkan supaya subsidi bersasar itu dilakukan berdasarkan pengklasifikasian tersebut. Yang kemudian beliau juga mencadangkan supaya menoktahkan miskin tegar, tuan-tuan. Tidak ada kerajaan sebelum ini bercakap tentang menoktahkan miskin tegar. Dia bukan miskin, miskin tegar. Miskin tegar ni dia ada kategori yang teruk sangat dia punya miskin dia. Dia berhujah sepatutnya dalam negara kita di mana pendapatan kita sudah mencapai lebih 1 trilion ringgit. Lebih 1 trilion ringgit GDP kita ni, kita sepatutnya sudah tidak lagi melihat rakyat yang
miskin tegar tu masih wujud. Negeri yang mempunyai miskin tegar yang ramai antaranya adalah Kelantan, Sabah dan juga Sarawak. Terutama Sabah Sarawak agak pelik lah kan. Negeri yang kaya tetapi masih mempunyai miskin tegar yang ramai. Jadi itu agak pelik. Dan tuan-tuan, I tell you the truth, memang ada, memang wujud. Dan saya jumpa mereka yang miskin tegar yang saya boleh kata tak makan, tuan-tuan. Tak makan. Cerita tak makan ni bukan cerita dia tak cukup makan makanan, maksudnya dia tak boleh makan Starbucks, minum Starbucks, dia tak boleh minum makan McDonald, bukan. Itu cerita lain. Itu lifestyle. Yang ni betul-betul tak boleh tak makan. Sehari 2 hari tak makan, tuan-tuan. Ini cerita betul ni. Di negeri saya beberapa hari lepas pun saya ada terima perkara yang sama kan. Cerita di Sarawak lah. Dan ini tak seharusnya berlaku dalam sebuah negara yang sudah pun dikatakan, negeri terutama Sarawak dikatakan telah mencapai standard negeri maju. Menurut World Bank, Sarawak ni per kapitanya, setiap penduduk di Sarawak ni pendapatan RM5,000 tau, kalau ikut World Bank. Tapi itu bukan indikator kepada kejayaan sebuah kerajaan sebenarnya. Per capita income tu bukanlah satu indikator kepada kejayaan sebuah negara. Tapi tak apalah kat situ. Poinnya adalah Rafizi dah melihat bagaimana nak menoktahkan. Dan sekarang ini Rafizi pula melihat bagaimana cara dasar gaji progresif. So, dasar gaji progresif ni adalah bukanlah satu benda yang Rafizi perkenalkan. Ini satu benda yang dah lama dibincangkan sebenarnya. Cuma negara kita ni agak janggal untuk membicarakan perkara-perkara sebegini. Saya tak tahu lah, mungkin sebab YB kita pun tak faham konsep-konsep sebegini sebenarnya. Tetapi dasar gaji progresif ini adalah lebih baik daripada kita meletakkan dasar gaji minimum.